Terima kasih kerana saya ada mesyuarat pada pukul 6. Terima kasih kepada rakan PAS juga. Tuan Yang di-Pertua, di dalam ucapan Perdana Menteri dalam pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat, dia ada 4 langkah untuk menyokong dui peranan wanita. Yang pertama ialah melatih 500 wanita untuk menjadi pengarah syarikat nanti. Tuan Yang di-Pertua, untuk menyokong dui peranan wanita, yang paling penting ialah menwujudkan pusat jagaan kanak-kanak supaya meringankan beban wanita untuk menjaga anak-anak, rumah tangga dan juga kerja mereka, life work balance. Tetapi sangat aneh, ini langkah ini sangat aneh, ini sokongan Barisan Nasional ini sangat aneh, kerana di dalam empat langkah ini tak ada langkah untuk mewujudkan pusat jagaan kanak-kanak. Yang dia ada pusat jagaan kanak-kanak untuk AOKU itu ialah di bawah bahagian yang lain. Saya rasa saya pun tak hairan kerana menteri yang menjaga pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat sekarang bukan seorang ibu. Dia seorang bapa. Dia tak pernah perlu untuk menjaga anaknya. Dia tak pernah, he never have to juggle works and life. Jadi saya rasa inilah sebabnya dia tak faham. Dia memang tak faham kerana hari ini dia kata pergerakan hak wanita tak perlu di Malaysia. Ini seperti yang dikatakan oleh mana-mana detektor bahawa pergerakan hak manusia tidak perlu di dalam negaranya. Hari itu saya bertemu dengan seorang bekas penyanyi Wan Aisyah yang dulunya UMNO, sekarang PAS. Mengapa? Saya tanya mengapa. Dia kata sekarang sepertilah, dia kata dia lihat bahawa Barisan Nasional ini banyak seperti ini diktator, dan mereka yang kaya tambah kaya, mereka yang miskin masih miskin. Itu sebabnya saya hanya menunjukkan bahawa ini UMNO, saya rasa perlulah deflect, dia mesti review dia punya kedudukan sekarang. Tuan Yang di-Pertua, walau bagaimanapun saya pun sokonglah dia nak latih 500 wanita untuk menjadi pengarah syarikat nanti. Kerana ini untuk meneramaikan, memperbanyakkan bilangan wanita pengarah ahli lembaga pengarah syarikat di dalam situ. Kerana kita sasarkan 30%, saya sokong. Tapi Tuan Yang di-Pertua, saya rasa... Mohon celahan Yang Berhormat. Ya. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Saya mendengar tentang cadangan kerajaan untuk mewujudkan lebih ramai ahli lembaga pengarah wanita. Tapi Yang Berhormat, yang saya takut adalah nanti di kalangan yang terpilih adalah semua ketua-ketua bahagian UMNO wanita. Bukannya wanita yang benar-benar punya bakat dan boleh memegang jawatan tersebut. Contohnya, saya ada di kawasan saya, tanah institusi, tanah polis sebenarnya, di Ibu Pejabat Daerah Polis Brickfields. Kerana kenalan politik, maka Senator Mariani Yit yang merupakan salah seorang pengarah juga syarikat Prima Muda Holdings mendapat tanah tersebut dalam satu eksersis land swap. Jadi kita suka kalau diberi ruang kepada wanita yang berkaliber, yang berbakat. Tapi saya fikir salahlah kalau sekadar memegang jawatan dalam parti politik UMNO itu diberikan jawatan-jawatan besar dalam syarikat-syarikat tertentu. Terima kasih. Apa pendapat Yang Hormat? Saya setuju, sekiranya dia betul-betul berkelayakan, jadi kita tak apa lantik dia. Dari mana politik pun tak apa. Tetapi tak bolehlah kalau semata-matanya kerana dia dari UMNO.
Jadi untuk mengelakkan sangsian seperti ini, saya rasa eloklah mengadakan satu kriteria yang telus. Bagaimana seorang wanita itu dipilih untuk menjadi pelatih, untuk menjadi ahli lembaga pengarah syarikat nanti. Jadi saya harap dia ada satu kriteria yang telus. Tadi kita kata bahawa kerana kita nak memperbanyakkan ahli lembaga pengarah syarikat wanita, jadi saya setuju. Tapi Tuan Yang di-Pertua, bahawa bilangan menteri dalam Kerajaan Barisan Nasional ini pun amat kecil. Penggal lepas kita ada 3 orang. Awal tahun ini kita ada 2. Sekarang ada 1 saja. Ya. Jadi saya rasa adalah sampai masa dulu saya bagi benefits of the doubt, bahawa saya rasa bahawa Perdana Menteri ini dia tak layak. Saya rasa kerana dia sudah jadi Perdana Menteri, dia sudah jadi Menteri Kewangan, saya rasa seseorang pun dia ada 24 jam saja dan dia mesti ada tenaga dan masa untuk pegang jawatan Menteri ketiga. Nah, hari ini saya rasa apa yang dia kata itu menunjukkan bahawa beliau sangat ignorant dalam hal wanita dan gender. Jadi dia Perdana Menteri ini dengan segala hormatnya sudah tidak sesuai untuk memegang jawatan ini lagi, iaitu jawatan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Komuniti. Saya rasa bahawa ini menunjukkan sekiranya beliau terus memegang jawatan ini, hanya menunjukkan bahawa betapa ketidaksamarataan gender di dalam Barisan Nasional. Adakah dalam Barisan Nasional sekarang tak ada pemimpin wanita yang berkelayakan untuk memegang jawatan UMNO? Dalam Barisan Nasional berperintah. Ya, ini sungguh wanita UMNO menunjukkan tak gila kegagalan. kuasa. Tapi saya rasa ini Tenggara boleh. Dia mampu. Dia pun pernah jadi exco before. Tenggara. Saya rasa Tenggara boleh. Dan saya rasa ada. Mesti ada pemimpin wanita lain yang boleh. Wanita UMNO tak gila kuasa. Tetapi bukan gila kuasa, tapi inilah untuk mewakili wanita supaya duduk di tempat itu, bukan gila kuasa. Jadi inilah saya rasa sekiranya kerana masalah puak-puak ke Perdana Menteri tak mau melantikkan siapa-siapa, kami pun boleh cadangkan supaya ada wanita di luar sana. Mereka boleh dilantik menjadi senator dan dilantik sebagai menteri. Kami akan saya rasa kita boleh mencadangkan beberapa nama yang mereka yang nanti sekejap yang mereka begitu pakar. Mereka adalah pakar dalam isu wanita dan juga gender. Dan juga mereka pun dalam termasuk dalam isu ini, dalam aspek ini, di dalam negara dan juga di luar negara. Umpamanya Tan Sri Profesor Sharifah Hamzah, iaitu Naib Chancellor UKM, Profesor Asma Ismail, Dr. Shanti Dairiam, Dr. Shanti Tambiah, Dr. Rashida Ramli, Profesor Datin Rashida Shuib. Dan saya pun boleh setuju kalau ialah Madam Marina Mahathir, kerana beliau memang tunjuk keberaniannya untuk berjuang hak untuk rakyat Malaysia, khasnya wanita. Dan juga Puan Zainab Anwar ataupun Dr. Cecilia Ng ataupun aktivis Dr. Cecilia Ng dan Ivy Jose, mereka merupakan aktivis yang sangat masyhur. Sudah 25 tahun atau 30 tahun di dalam pergerakan wanita ini, hak wanita ini. Ya, Gopeng. Ya. Terima kasih Dr. Yang Ketua. Setuju tak
Yang Berhormat Bukit Mertajam berkenaan dengan kedudukan wanita dalam Barisan Nasional. Bukan setakat di dalam UMNO ni diketepikan, tetapi di MCA pun sama sahaja. Sebagai contoh, misalnya Timbalan Menteri dalam yang menjaga portfolio wanita dan masyarakat, Senator Heng, juga dituduh oleh Presiden MCA secara terbuka baru-baru ini menggunakan politik wang untuk melobi peluang untuk bertanding dalam PRU ke-13 di kawasan saya, di kawasan Gopeng. Bukankah ini satu contoh di mana MCA pun tidak hormati wanita? Saya setuju. Kerana nampaknya wanita MCA pun tak dapat mencadangkan siapanya yang akan dilantik sebagai senator selepas Senator Heng ini, kerana semuanya adalah presidennya yang cakap saja. Dia tak kira siapa yang boleh sokong beliau ataupun yang boleh bekerja sama beliau. Jadi dialah akan dipilih. Seharusnya dulu saya rasa ialah setiap kali wanita dipilih dari UMNO ialah ketua wanita UMNO. Tapi malangnya ketua wanita UMNO ni suaminya terlibat dalam isu lembu ya. Jadi dia tak ada di sini. Bukit Mertajam, ini kita membicarakan soal wanita dan keluarga. Apa kaitannya pula dengan ketua wanita UMNO dengan lembu dan sebagainya? Ada. Saya ingat ni tak boleh kita mempersoalkan tentang wanita secara keseluruhan. Tentang bajet, tentang nasib wanita yang diletakkan dalam bajet 2013. Bukan tentang soal wanita UMNO dan ketua wanita UMNO. Yang Berhormat Saya ingat kita konsentrate pada bajet 13 ni. Yang Berhormat Negara, sekiranya kerana isu lembu ini, kita ada 2 menteri wanita. Sekarang hanya ada 1. Sehingga Perdana Menteri begitu sibuknya. Menteri saya itu tak didapati bersalah. Jadi tak boleh turunkan tuduhan-tuduhan seperti ini. Tuduhan apa tu? Tuduhan yang YB sebut tadi tu. Isu lembu saja. Kalau tidak, mengapa begitu susah nak lantikkan seorang menteri lagi? Tuan Yang di-Pertua, sebenarnya jadi saya cadangkan kita harus adakan ini bajet yang 2013 ini, dia mesti adakan satu program lagi, iaitu program untuk menambah menteri, bilangan menteri pada masa yang akan datang. Saya harap ini boleh dijalankan. Sasaran 30% pembuat keputusan wanita tak boleh dicapai sekiranya tak ada program khas seperti program ahli lembaga pengarah syarikat ini. Jadi kita mesti ada juga program untuk menteri wanita, program untuk melatih ahli majlis wanita, program untuk melatih esko wanita, program untuk melatih JKKK wanita. Kerana sekarang ada satu gap yang begitu besar. Itulah kita adakan sasaran 30%, tetapi sekiranya tak ada satu mekanisme, tak ada satu program untuk melaksanakannya, sasaran ini tidak akan sampai dan hanya dia menjadi satu janji kosong saja. Bukit Mertajam. Ataupun retorik. Boleh, cerah. Okay. Saya tertarik dengan ujar Yang Berhormat Bukit Mertajam soal perwujudan wanita, pelantikan wanita dalam keseluruhannya lah, termasuklah JKK yang disebutkan oleh Berhormat. Sekiranya mimpi Pakatan Rakyat untuk memerintah dan Yang Berhormat mungkinlah menjadi seorang menteri wanita yang tertinggi, apakah cadangan Yang Berhormat dari fikir oleh Yang Berhormat
yang mana 30% sasaran ini kepada Angkatan Tentera, Polis, sekretariat JKK yang juga disebutkan, dan apakah yang berhormat fikir yang terbaik kepada rakyat Malaysia ini terdiri yang kebanyakan wanita ini antara 30% yang disesatkan oleh yang berhormat. Adakah yang berhormat bersetuju dengan saya kalau Angkatan Tentera pun 30% wanita, Polis pun 30% wanita, Navy pun 30% wanita? Setuju? Boleh. Mengapa tidak? Sekarang kita juga mesti sensitif kepada keimbangan gender di dalam pelajaran. Pelajar-pelajar kita di universiti. Ya, jadi kita mesti. Saya minta jawapan dari Berhormat soal Angkatan Dulu Tentera bukan dan Polis. wanita tak mau menyertai askar. Dulu tak boleh. Jadi sekarang saya rasa ramai juga yang menyertai askar. Dan saya nak juga minta supaya ahli anggota polis itu diperbanyakkan jumlahnya anggota polis wanita. Tak ada masalah. Saya rasa kita perlu adakan bilangan wanita seperti itu. Tetapi Tuan Yang Di-Pertua, yang lebih penting lagi ialah semua pemimpin, tak kira wanita atau lelaki, mesti ada kesedaran gender supaya mereka yang kesedaran gender itu pun boleh mencari menteri wanita yang menjaga wanita dan keluarga. Tapi dia mesti sensitif. Kerana kita tak boleh kawal sama ada seorang dilahir lelaki atau perempuan. Tetapi kesedaran gender ini kita boleh belajar. Tuan Yang Di-Pertua, di Penang, di Pulau Pinang, selepas Pakatan Rakyat menjadi kerajaan negeri, kita tahun ini kita baru tubuhkan satu Perbadanan Pembangunan Wanita Pulau Pinang. Ini salah satu objektifnya ialah untuk melatih pemimpin yang berkesedaran gender dan juga untuk memperbanyakkan bilangan pemimpin wanita. Jadi kita menjalankan khusus untuk pemimpin sama ada wanita ataupun lelaki. Dan kita sekarang dalam projek Prentice untuk mengadakan gender responsive budgeting. Barisan Nasional sudah 55 tahun berperintah. Tapi sampai hari ini tak sebut di dalam ucapan bajet pun tentang gender responsive budgeting. Saya rasa mereka tak faham. Menteri tak faham. Jadi menteri kalau tak faham pun tak apa. Sekiranya tahu, cari pakar-pakarnya yang tahu buat gender responsive budgeting, UNDP boleh memberi bantuan. Tapi tak buat juga. Ini menunjukkan bahawa Barisan Nasional ini tak peka langsung, tak beri kepentingan kepada gender, khasnya wanita. Tuan Yang Di-Pertua, jadi di dalam agenda wanita Malaysia yang disediakan oleh Pakatan Rakyat, yang kami akan menyemak dan menerapkan fikiran menghormat wanita dan juga kesaksian gender dalam kurikulum di pendidikan, agenda pendidikan negara, supaya mereka generasi yang baru akan faham falsafah hormat wanita dan peka gender. Tuan Yang Di-Pertua, kalau kita tanya, adakah peranan ibu penting kepada negara? Saya rasa semua di situ pun akan kata penting, memang penting, dia akan setuju. Tapi Tuan Yang Di-Pertua, di dalam belanjawan ramai rakyat yang diberi ganjaran, ya, ada BRIM, ada krim
yang belia-belia memberi telefon pun boleh dapat rebate RM200. Tetapi Tuan Yang Dipertua, suri tangga, suri rumah tak dapat apa pun. Tak dapat apa pun. Ya? Adakah mereka tak penting? Tak apalah kalau wanita seperti Batang Sarong ini dia tak dapat pun tak apa, kerana kita merupakan ada pendapatan, ya, kita ada pendapatan. Tapi suri rumah ini tak ada pendapatan. Mereka bekerja tak ada pendapatan. Mereka tak ada perkeso. Mereka pun tak ada KWSP. Kalau mereka kerja di luar, mereka akan dapat. Kalau kita gaji pembantu rumah, kita bayar gaji. Tapi suri rumah tak ada gaji, tak ada perkeso, tak ada KWSP. Jadi mereka haruslah diberi sedikit sebanyak. Kalau beli telefon ini pun boleh dapat rebate RM200. Kalau bagi mereka RM200, apa salahnya? Khasnya kepada mereka isi rumah pendapatan rumah mereka yang di bawah 1,500. Apa salahnya? Jadi saya harap boleh diubah sedikit. Yang mereka yang layak itu bagilah. Bagilah ini suri rumah ini RM200 kalau boleh. Boleh pula. Ya. Kim Tajam, saya tertarik dengan perbahasan Kim Tajam tadi mengenai bagaimana suri rumah boleh dibantu, terutama dalam aspek telefon tadi, telefon bimbit RM200. Ya. Tahu tak apa dia Kim Tajam? Satu program yang dipanggil sebagai Grameen Phone telah dibuat sebagai satu kita panggil elemen tambahan kepada satu program mikrokredit Grameen Bank, yang mana ianya diberi keutamaan kepada suri-suri rumah kerana untuk memiliki handphone yang mana dapat membantu terutama mereka-mereka yang menjalankan perniagaan keusahawanan kecil. Kerana dari segi konsep falsafah ekonominya itu ialah connectivity is productivity. Jadi perkara tersebut dibuat oleh salah seorang profesor daripada MIT, saudara Zakir, dan ianya telah berjalan amat baik di Bangladesh. Dan saya rasa kalau ada kesungguhan untuk membantu suri rumah, saya rasa mereka lah antara orang yang paling dekat, terutama sekali dalam memperkasakan, saya kata memperdayakan, bukan memperdayakan perempuan, memperdayakan, yang selalunya dia memperdayakan. Jadi mohon penjelasan. Ya, saya rasa itu pun satu cadangan yang baik. Jadi untuk Pakatan Rakyat, kita kita mau mengiktirafkan sumbangan suri rumah, dan juga kita mau memberi nilai kepada pekerja, kepada kerja-kerja yang dilaksanakan oleh suri rumah. Itulah kita, kalau kita menjadi kerajaan pusat, kita akan lancarkan caruman wanita Malaysia sebanyak RM50 setiap bulan bagi daripada kerajaan Pakatan Rakyat kepada suri rumah yang berpendapatan isi rumahnya kurang daripada 1,500. Saya rasa ini merupakan satu langkah yang munasabah yang harus disokong. Kerana caruman ini adalah untuk perlindungan wanita, tabung bantuan musibah apabila berlaku penceraian, suami hilang keupayaan bekerja dan kematian suami. Tabung ini juga merupakan tabung simpanan hari tua yang boleh dikeluarkan apabila mencapai umur 50 tahun. Jadi saya harap Barisan Nasional boleh meminda sedikit bajet mereka supaya memberilah, kalau boleh, kalau bukan RM600 satu tahun, RM200 pun tak apa, sebagai satu permulaan. Tuan Yang Dipertua, bajet 2013 ini memberi bantuan kepada petani, kepada pesawah, kepada nelayan
itu saya tak ada masalah. Tetapi ada segolongan menanam sayur, petani menanam sayur ini, mereka mengadu bahawa masalah mereka tidak diberi perhatian. Masalahnya ialah kekurangan tanah dan juga susah nak cari dapat pekerja. Jadi saya harap kerajaan janganlah lupakan penanam sayur ini. Berilah apa bantuan yang boleh. Tuan Yang di-Pertua, di dalam ucapan bajet Perdana Menteri, dia ada transformasi community, di mana dia ada urban transformasi program, di mana dia akan dilaksanakan di Alor Setar, Kuantan, Ipoh, Johor Bahru, Kota Baru dan Kuching. Dia juga ada Rural Transformation Community (RTC). Dia akan laksanakan di Melaka dan Johor. Di dalam PRIM, itu projek perumahan PRIM, dia akan dilaksanakan di Kuala Lumpur, Shah Alam, Johor Bahru, Seremban dan Kuantan. Di tiga projek ini, Tuan Yang di-Pertua, Pulau Pinang dan Georgetown tak ada di dalamnya. Bukit Bertajam dan Balai Pulau pun tak ada. Jadi, kalau ini bukan menanatirikan Pulau Pinang, apakah penjelasannya? Bukankah Pulau Pinang merupakan ataupun Georgetown merupakan satu bandar yang urban, yang memerlukan juga perumahan yang mampu milik? Mengapa, bagaimana Kerajaan Barisan Nasional ini memiliki tempat-tempat atau negeri-negeri dan bandar-bandar ini dan bukan dan langsung tak ada di Pulau Pinang? Kita lihat banyak wang telah diberi dalam bajet ini, tetapi Tuan Yang di-Pertua, saya rasa masalah banjir pun harus diberi perhatian. Saya nak minta supaya peruntukan diberi untuk projek tebatan banjir di Bukit Bertajam, di Pulau Pinang dan juga di tempat-tempat lain, kawasan lain di Pulau Pinang. Saya telah mentanya soalan jumlah peruntukan, berapa peruntukan yang perlu, yang boleh diperuntukkan oleh JPS pada Mac tahun ini. Dan ini adalah jawapannya. Permohonan bagi projek-projek tebatan banjir di Sungai Junjung dan Sungai Juru telah dibuat dalam Rolling Plan kedua Rancangan Malaysia ke-10, tetapi tidak diluluskan. Walau bagaimanapun, kedua-dua projek tebatan banjir ini dengan kos RM21 juta telah dipohon semula dalam Rolling Plan ketiga untuk dilaksanakan dalam tahun 2013 dan 2014. Jadi saya harap kali ini kita ada cukup wang untuk menjalankan projek ini. Dan jangan dia tak cukup wang lagi. Tuan Yang di-Pertua, untuk cukai keuntungan harta tanah, saya bersetuju dengan langkah untuk mengenakan cukai kalau dia jual, kalau rumah itu dijual di dalam 2 tahun dan tahun ketiga. Kerana ini adalah untuk mengkurangkan spekulasi. Tetapi saya rasa percentage itu tidak cukup, khasnya untuk rumah-rumah yang mampu milik. Saya rasa rumah-rumah yang mampu milik itu tak boleh dijual beli, tak boleh untuk speculation, buat keuntungan melalui speculation. Jadi saya nak mencadangkan supaya peratusan itu dinaikkan lagi sampai satu tahap dia tak untung, dia tak dapat untung untuk membuat aktiviti spekulasi. Jadi saya meminta supaya pihak kerajaan membuat kajian sama ada cadangan ini boleh dilaksanakan. Masa
sedikit lagi. Tuan Yang Dipertua, hari itu Persekutuan Persatuan Lembaga Pengurus Sekolah Cina Malaysia ataupun Tongzhong telah datang ke Parlimen untuk membuat 8 tuntutan. Memorandum itu pun sudah diserahkan kepada Yang Berhormat Menteri Padang Rengas. Yang beliau berkata bahawa semua ke-8 tuntutan ini sangat munasabah. Tetapi Menteri Pendidikan tidak berfikir begitu. Jadi saya rasa pendirian pihak Kerajaan Barisan Nasional ini tidak munasabah kalau berbanding dengan menteri dalam Jabatan Perdana Menteri. Jadi saya harap kabinet ataupun menteri-menteri di dalam kabinet boleh tukar fikiran mereka sama seperti YB Padang Rengas supaya untuk mendapat, saya rasa untuk sekolah mana pun kita memerlukan guru yang secukupnya. Kita mau pembinaan sekolah, menambah sekolah, mengikut keperluan. Saya rasa sekarang Kerajaan Barisan Nasional pun telah mengiktirafkan CJ ataupun degree dari universiti di China. Jadi apa salahnya sekiranya kita juga mengiktirafkan CJ peperiksaan bersama sekolah menengah persendirian. Saya rasa masa sudah berubah dan pendirian kerajaan harus berubah juga. Ya, masa yang habis cukup berhenti lah, Mat. Ya, dah habis. Belum, sudah 30 minit dah. Lebih 30 minit dah, Mat. Ya kah? Ya. Yang terakhir sekali, saya meminta supaya kerajaan memberi peruntukan khas yang ada diberi kepada sekolah Mubalik, sekolah SRJKC, SRJK Tamil, ialah sekolah jenis kebangsaan menengah, sekolah menengah jenis kebangsaan. Ada sebanyak 78 buah. Tetapi dia tidak diletakkan di mana-mana dan dia tak dapat apa-apa peruntukan khas ini. Jadi saya rasa, saya harap Kerajaan Barisan Nasional boleh timbang semula. Sekian, terima kasih.